Satu lagi soalan andaian, hipotesis bahawa sekiranya UMNO pada malam ini memutuskan untuk bercerai, penceraian politik dengan PN, sebab sampai hari ini UMNO tidak menyertai PN. Dia cuma sokong kerajaan atas kapasiti ahli-ahli parlimen secara individu. Parti UMNO sendiri bukan komponen Perikatan Nasional. So sekiranya UMNO malam ini buat keputusan mengarahkan semua menteri kena letak jawatan dalam tempoh tertentu, mungkin 48 jam ke 72 jam. Dan semua pengerusi JLC juga perlu kosongkan jawatan mereka, maka kerajaan Muhyiddin sudah hilang majoriti. Secara teorinya, kerajaannya sudah jatuh. Dan satu soalan yang mungkin cukup panas, saya tak pasti YB boleh menjawab atau tidak. Bagaimana kalau UMNO untuk bekerja sama dengan PIHIS untuk menubuhkan satu kerajaan pusat yang baru? Bagaimana YB melihat posibiliti ataupun keberangkalian bergerak ke arah sini, iaitu UMNO keluar daripada kerajaan untuk berganding bahu dengan Pakatan Harapan? Dan sekiranya pergabungan ini boleh terjadi, apakah syarat-syarat yang perlu kepimpinan pusat ambil maklum, ambil perhatian? Silakan YB. Saya terima kasih kepada soalan daripada kau. Itu soalan yang penting. Sebenarnya Pakatan Harapan, Majlis Pakatan Harapan ini telah membuat satu ketetapan semasa mereka ada retreat di Port Dickson baru-baru ini. Mereka menyatakan bahawa Pakatan Harapan membuka dada seluas-luasnya bekerjasama dengan semua, termasuk dengan UMNO. Tapi dia ada syarat-syarat lain. Ya? Maknanya kalau nak kerja dengan UMNO, maka UMNO kena menerima sedikit syarat yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan. Usul ini telah pun dinyatakan oleh pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Misalnya kita tidak mahu supaya Pakatan Harapan ini terbabit dengan karakter-karakter yang terlibat dalam kleptokrasi. Ya? Jadi itu dia syarat-syarat yang telah pun diterima. Maka Pakatan Harapan agak terbuka. Kami di Perak ini, Pakatan Harapan, apabila kita buat undi percaya, undi tidak percaya kepada Peja hari itu, dia nampak seolah-olah kita ni ada satu kesepakatan. Sebenarnya ini satu kebetulan. Kebetulan bahawa memang 24 daripada Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan Peja, maka kita pun tidak mengundi dia. Dia sekaligus tidak mengundi juga. UMNO juga tidak mengundi. Jadi nampak macam selari. Jadi kalaulah apa yang berlaku dekat pusat hari ini, kalaulah UMNO menawarkan diri mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan menerima syarat-syarat yang agak kecil dengan Pakatan Harapan, maka itulah yang telah pun dibuat oleh UMNO dengan Pakatan Harapan di negeri Perak. Kita ada, walaupun kita tidak mengikut satu jalanan yang rasmi, tapi sekurang-kurangnya kerjasama di antara Pakatan Harapan, ada Pakatan Harapan dengan UMNO Barisan Nasional di Perak ini telah berwujud. Dan dia beri manfaat kepada rakyat. Misalnya bila kita ada tidak rasmi CSA agreement, ya, maknanya kita ada supply and confidence agreement ni, dia memberikan banyak kebaikan pada rakyat. Yang penting sekali rakyat, kalau tuanku sendiri mengeluarkan kenyataan, rakyat mesti didahulukan. Maka inilah satu kaedah yang boleh difikirkan kalau sekiranya UMNO menawarkan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan menerimanya dengan bersyarat itu, maka saya rasa yang akan untung dapat manfaat ni adalah rakyat. Jadi kalau inilah matlamatnya dan tidak ada kepentingan peribadi, maka kita bersetuju di atas kerjasama dengan UMNO. Dan memang ini hasrat ke bawah dudi Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga YDPA juga dalam kenyataannya telah jelas menyatakan bahawa Tuanku mengharapkan satu kerajaan yang stabil, menjaga rakyat, menjaga ekonomi dan juga memperbaiki keadaan pandemik sekarang. Saya lihat kalau sekiranya jaringan ini berlaku dan boleh mencapai keempat-empat perkara yang diharapkan oleh Kebawah-Duli Maha Mulia Sultan dan juga Agong, saya ingat satu perkara yang baik untuk rakyat ini secara umumnya lah. Dan mungkin satu soalan terakhir kepada YB, seandainya UMNO pada malam ini juga masih tidak membuat keputusan yang tegas ataupun jelas, masih ting-tong. Apa yang akan berlaku pada UMNO selepas tamatnya darurat pada 31 hari bulan Julai nanti? Ke mana UMNO akan pergi? Yang
kiri bukan, nak belok kanan tidak, ke kiri tidak, kanan tidak, depan tidak, belakang tidak. So akhirnya UMNO akan tenggelam kat. UMNO akan menuju ke mana? Terima kasih. Ini satu soalan yang saya sendiri kalau boleh ada peluang nak tanya ada pimpinan UMNO, saya akan tanya juga. Tapi oleh kadar keputusan yang mereka buat pada malam ini, maka di atas keputusan itu kalau sekiranya mereka masih lagi bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan PAS, bersama dengan kerajaan gagal ini, maka sifat-sifat negatif itu dibawa oleh ahli ahli parlimen dan juga menteri-menteri PAS, yang dibawa oleh menteri-menteri Perikatan Nasional daripada Bersatu, yang ini akan terpalit kepada UMNO. Dan kalau UMNO meneruskan juga kerjasama mereka dengan Perikatan Nasional dan tidak buat keputusan pada malam ini, maka natijahnya mereka akan kehilangan banyak kerusi pada pilihan yang akan datang. Mana kerusi-kerusi yang dimenangi oleh UMNO dahulu akan ditinggalkan oleh pengundi-pengundi kerana mereka tahu hari ini UMNO sendiri bertanggungjawab di atas kelemahan dan kesusahan penderitaan rakyat. Jadi kalau kenyataan Majlis Raja-Raja mengatakan utamakan rakyat, pendidikan sekolah kena dibuka balik, ekonomi kena dipulihkan, COVID kena dipercepatkan. Semua-semua ini adalah kepentingan rakyat. Jadi kalau kebersamaan UMNO dengan Pakatan Harapan memberikan manfaat kepada rakyat, kenapa tidak? Jadi ini satu perkara yang kita boleh meneruskan sebagaimana yang telah dihajati oleh Majlis Raja-Raja dan Yang Tuan Agong. Jadi saya mengharapkan supaya kalau mereka tidak mahu berpisah dengan Perikatan Nasional dan kerajaan gagal ini, maka mereka sendiri yang akan kerugian nanti. Banyak kursi-kursi Parlimen UMNO akan kehilangan dan UMNO akan berpecah lagi. Maknanya perpecahan UMNO akan lebih dahsyat daripada hari ini. Hari ini mereka tidak mahu keputusan keluar daripada Perikatan Nasional secepat mungkin. Mereka takut ada di antara menteri-menteri mereka yang masih lagi bercakaran. Ada di antara menteri yang mahu bersama dengan kerajaan gagal. Ada menteri yang tak mau tinggal dengan kerajaan gagal ini. Jadi untuk itu perpecahan ini akan berlaku. Tapi kalau sekiranya mereka putuskan malam ini tidak mahu bercerai dengan Perikatan Nasional, mereka akan jauh lebih parah perpecahan dia. Rakyat akan jauh lebih benci pada UMNO. Terima kasih.